Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Lina. Hari ini Rabu 8 hari bulan 7 2020. Cikgu nak ucapkan tahniah kepada semua pelajar yang berjaya untuk buka video ini dan selamat menonton sehingga ke pengakhiran video. Hari ini kita akan masuk ke tajuk format pantun. Ingat tak cikgu pernah ajak awak pantun semasa kita buat kelas dalam Zoom. Ingat tak? Hari ini cikgu akan kupaskan lagi mengenai pantun. Okey, jika awak ternampak pantun, awak perlu tahu 5 perkara ini dan terdapat 3 perkara kecil dalam topik 5. Jadi kesemua sekali ada 4 campur 3, 7 benda awak perlu tahu mengenai pantun. Yang pertama, awak perlu tahu pantun tersebut sama ada 2 kerat atau 4 kerat. Okey, sila buka buku teks muka surat 47. Terdapat pantun di situ. Jadi, awak nak tahu ini pantun 2 kerat atau 4 kerat. Okey, cara nak tahu, awak tengok satu rangkap ada berapa baris. Kita kira ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 baris. Bermaksud pantun ini adalah pantun 4 kerat. Jika pantun tersebut hanya ada 2 baris, jadi ia dipanggil pantun 2 kerat. Faham? Seterusnya, yang kedua, kita akan tengok rangkap. Rangkap. Okey, ada berapa rangkap di dalam muka surat 47 ni? Ada 4 rangkap pantun. 1, 2, 3, 4. 4 rangkap pantun. Yang ketiga, kita perlu tahu rima. Apa itu rima? Okey, awak tengok bawah ni ada tulis info bahasa. Cikgu besarkan. Rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Ingat bunyi yang sama. Kat mana yang sama tu? Okey, cuba awak tengok rangkap yang pertama. Masak kari si ikan kaci. Bunyi ci dekat belakang baris yang pertama. Okey, awak ingat baris pertama bunyi dia perlu sama dengan baris yang mana? Dengan baris yang ketiga. Cuba kita baca baris ketiga. Peralatan diri hendaklah suci. Sama tak dengan baris satu tadi? Baris satu tadi kaci. Baris ketiga suci. Dua-dua bunyi apa? Ci. Jadi rima dia telah sama. Okey, kita tengok pula baris kedua dan baris keempat pun perlulah sama. Okey, tengok potong bersegi sayur umbut. Baris keempat berus gigi dan sikat rambut. Sama tak? Umbut, rambut. Sama kan? Sama juga dengan rangkap-rangkap yang lain. Baris pertama perlu sama dengan baris ketiga, manakala baris kedua perlu sama dengan baris keempat. Dia selang-selang. Faham? Okey, itu jika rima di akhir baris. Ada juga orang dia nak bagi sedap bunyi pantun dia akan samakan rima di tengah-tengah baris. Okey, kita tengok. Mawar mekar. Okey, ada kar. Tengok baris ketiga. Baju bertukar. Sama tak? Mekar, bertukar. Sama kan? Sama. Itu kita panggil rima di tengah baris. Tak semua pantun rima di tengah baris dia sama. Tetapi kalau kita nak bagi bunyi dia sedap, kita bagilah rima dia sama. Okey, kita tengok baris kedua. Setangkai. Baris keempat, memakai. Setangkai, memakai. Sama tak? Sama. Okey, itu adalah rima. Kita tengok yang keempat. Jeda. Jeda. Jeda tu apa? Tengok dalam info bahasa. Jeda ialah hentian di tengah baris pantun. Ingat
Dalam bacaan Al-Quran saja ke ada berhenti tengah-tengah? Dalam bahasa Melayu pun ada. Nama dia jeda. Dalam pantun kedua di atas, jeda ditandai dengan lambang slash. Okey, sepatutnya dalam pantun tak perlu pun ada slash, tapi dia nak tunjuk dekat awak dekat mana kita boleh berhenti. Kenapa ada berhenti ni? Supaya bila kita baca pantun, dia ada irama supaya sedap didengar. Contohnya macam ni. Mawar mekar, berhenti sekejap. Lepas tu baru awak sambung. Disinari mentari, petik setangkai, si gadis desa. Baju bertukar setiap hari, tubuh memakai baru selesa. Nampak tak cikgu berhenti kan? Itu kita panggil jeda, hentian di tengah baris. Okey, kita masuk yang kelima, format. Yang ni kena tengok betul-betul sebab sekejap lagi awak perlu buat latihan. A. Tanda baca. Okey, tanda baca yang terlibat dalam pantun hanya 3. Kita ada lebih daripada ni tanda baca, tapi dalam pantun melibatkan hanya 3 ini. Iaitu yang pertama, koma. Semua tahu kan koma? Yang kedua, koma bertitik. Koma bertitik tu macam mana? Awak buat koma macam tadi, tapi atas dia ada satu mata. Faham? Dan yang ketiga, noktah. Semua kenalkan noktah? Okey. Dekat mana nak letak koma? Okey, koma akan diletakkan pada hujung baris pertama dan baris ketiga. Kena ingat, jangan lupa cikgu ulang. Koma diletakkan pada baris pertama dan baris ketiga. Itu koma. Koma bertitik pula diletakkan hanya pada baris kedua. Ingat? Dan noktah ataupun titik hanya pada baris yang terakhir, iaitu baris keempat. Boleh ingat? Okey, seterusnya. B. Huruf besar di awal baris. Yang ni awak buat ayat pun mesti awak akan letak huruf besar di permulaan ayat kan? Sama juga dengan pantun, awak letak huruf besar di permulaan baris. Tengok R besar, D besar, S besar, B besar. Ini senang sahaja. Okey, C. Baris 2 dan 4 dijarakkan. Okey, kalau awak tengok baris pertama dia mula dengan depan sekali. Tapi bila masuk baris kedua, awak kena jarakkan. Awak letakkan satu jari awak, baru awak tulis daunnya lebat bertingkat-tingkat. Tu baris kedua. Kemudian baris ketiga tulis macam biasa, seluruh badan bersih terjaga. Okey, bila masuk baris keempat, awak letak satu jari, lepas tu baru awak tulis barulah sahabat hendak mendekat. Okey, faham? Ada jarak dekat mana? Dekat baris kedua dan baris keempat. Okey, itu sahaja. Senang tak? Senang saja. Okey. Sekarang awak buka buku aktiviti awak, muka surat 54. Awak perlu lengkapkan pantun. Belum lengkap lagi ni. Jadi macam mana awak nak tahu apa perkataan yang perlu awak tulis? Macam tadi cikgu dah ajar kan, bila perkataan terakhir ni apa sama? Bunyi sama kan? Awak tengok baris yang ketiga ni, utamakan selalu makanan. Awak tak tahu makanan apa, tapi awak tengok, awak tahu baris ketiga akan sama dengan baris pertama. Belakang dia selasih. Baris ketiga mesti belakang dia bunyi juga. Cuba awak cari yang mana. Cikgu dah nampak dah. Awak nampak tak? Okey, kalau awak nampak, sila tulis. Samalah juga dengan baris keempat. Belakang sekali mesti sama dengan baris kedua, keria. Yang mana ada bunyi ya. Cikgu dah nampak? Awak nampak tak? Sama juga dengan kita tengok rangkap kedua. Apa yang tengah-tengah ni? Kalau nak tahu, rima dia akan sama dengan baris ketiga. Tengok tengah-tengah dia ada gigi. Okey, faham?